Mana pula Kiran ni? Kiran? Kiran! Aduh, dah lambat ni. Wan, kau kat mana? Wan, nak start ni Wan. Bunga dah ada, kopi dah ada ni. Kau kat mana? Kau jangan main-main ni. Datang ke tak datang ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kita ucapkan kepada anda kerana terus bersama-sama dengan kita di wanita4u.fm dan anda sedang menyaksikan Kiran dan Ikhwan Show. Okey, ini episod yang ketiga. Seperti biasa, setiap Rabu jam 9 malam kami akan kudara bersama dengan anda dengan pelbagai topik. Terima kasih anda follow daripada episod pertama, kedua dan malam ini episod yang ketiga. Dan hari ini Kiranto dan juga Ikhwan Show kita ada seorang tetamu yang cukup hebat. Tapi sebelum tu nak minta tolong dengan anda yang tengah menonton sekarang, tolonglah share, tolonglah like dan tolong komen. Itu yang paling penting. Kami nakkan feedback daripada anda, kami nak cadangan daripada anda. Kalau nak kutuk pun tak apa, kami terima lah. Ya, kami tak kira lah, tak takut lah. Pendapat dan juga komen anda akan kami terima secara terbuka. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kita juga, kita ada tetamu istimewa yang cukup hebat kena dengan topik kita yang bakal kita bincangkan hari ini. Drum. Itu dia, mendaki gunung, merentasi ais, menyelam di lautan api, apa lagi, terbang di awan yang tinggi, bermotor ke sana sini, berbasikal, apa lagi, berbecak, berlari, berjalan, merangkak, meraung, semua sudah dilakukan. Ya, dan ianya bermula dari tahun 2003 sampai sekarang semangatnya masih lagi membara, berkobar-kobar, terbakar. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa panjang punya intro lah kita bagi. kita mau perkenalkan Dr. Sharifah Madlina. Yang rasa macam Ashley lah. Okey doktor. Atau kita lebih senang panggil katanya DSM ya. Dr. Sharifah Madlina pendekkannya DSM. DSM atau Ratu Ais Negara. Oh boleh juga. RAN Ratu Ais Negara. Okey, thank you so much for being here doktor. Kami amat besar hati dan bangga dan tak sabar nak dengarkan cerita-cerita yang mungkin orang tak tahu, yang kami tak baca tak tahu khabar dekat blog dan mana-mana kan, apa yang berlaku pada doktor selama dah berapa 2004 3 sampai sekarang dah 18 tahun lepas. Punya cerita. Betul. Saya tiba-tiba rasa semangat nak tahu ni. Okey, cerita sekarang ke? Belum lagi? Belum. Clear dulu. Yang paling penting sebenarnya DSM kita, Ratu Ais Negara kita ni sebenarnya pernah laksanakan ekspedisi. Lama dah. Kita lama ni tahun 2003 ia bermula kira. Tahun 2004. Kemudian 2007. Sampailah ke 2011. Lepas tu 2019. Lepas ni Satu lagi ada. 2000 akan datang. 2021. RM2,000. 2000. Okey. Kita nak mulakan 2000 yang mana nak mula? Kita mulakan mengenai kapsul yang dibawa ke sana tu sudah. Kan. Ekspedisi yang orang kata mula-mula kan, mungkin dia boleh kongsikan. Okey. Itu paling penting nak tahu sebenarnya. Betul. Alright. Saya pergi ke Antartika 2003. Okey. Untuk 2003 tu dipanggil masuk untuk melakukan pra-ekspedisi. Mana sebab saya ni dia orang kata saya dapat email daripada mereka, dia kata Malaysia ni minus, tak ada minus temperature 36 Celsius. Antartika ni minus 36 tu awal-awal tu musim panas dia kata. Macam mana you nak bertahan? So dipendekkan cerita, kalau nak latihan banyak saya dah tak sempat. Dia kata kalau you nak masuk juga tahun ni, okey datang terus ke Antartika buat pra-ekspedisi.
So saya masuk Antartika 21 hari pada tahun 2003. Dia tak percaya ke doktor? Kelakarnya dia kata you pendek. Siapa cakap? Satu pembinaan tu. Berani dia kata macam tu? Bila saya hantar saya punya profil, dia tengok, masa saya hantar 5 kaki 2 kan. 5 kaki 2 model tau. Dia nak cakap dengan dia, semangat seorang insan, manusia, tidak ada ukuran panjang pendeknya. Aduh. Pasal kita ambil kira, bila kita nak masuk Antartika ni dia very technical tau. So kita punya sledge tu macam sampan tempat kita nak letak barang. Sebab this is unsupported mission tau. You kena bawa semua sendiri, semua barang kan. Jadi bila dia fikir, dengan ketinggian 5 kaki 2, dengan sledge tu, mesti dia ikut berapa hari, kita sebulan ni dia kena panjang. Tu dia kata 5 kaki 2. Lepas tu daripada Malaysia dia kata berat pun masa tu gengan dia kata, so you training ada tak? So dia minta, dia kata tak apalah, dia kata what you can do, you datang dulu 2003 ni terus buat training kat sini je lah. Buat training biar kita boleh train you dan you sesuaikan diri. Kalau kat sini kat base camp you tak boleh tahan, you tak boleh tahan tempat lain. Jadi saya pun kata okey lah, saya pergilah 2003 tu. Jadi bila pergi dah training 21 hari tu saya dah nampak macam ni rupanya. So mengukuhkan lagi keyakinan diri nak masuk. Ni kita throwback, kita recap. Ni throwback. Lepas tu 2004 bila saya buat misi yang sebenar, saya tak naklah buat hanya kerana nak buat penyebaraan. Betul. Kita buat mesti buat sesuatu untuk negara. Jadi apa saya buat? Saya fikir-fikir, nak buat susah, berlatih dah lah 2 tahun. Kos yang tinggi, nak masuk pun susah, dah lah mahal. So saya kata macam kena buat sesuatu untuk negara. Jadi apa saya buat? Selain pada rekod untuk saya bawa Malaysia punya time capsule yang pertama di dunia. Tepuk tangan! Yes, thank you. Time capsule ni, dalam dia ada mandat Perdana Menteri pada ketika itu. Okay. Mandat ni untuk memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia. Dan saya juga menulis sesuatu dalam kapsul tu, memberi inspirasi kepada siapa bakal belia-belia kita ni, generasi muda yang bakal mengambil kapsul tu. Hari ini saya tahu doktor juga tulis dalam tu. Saya tulis. Saya masuk. Saya ingat hanya PM saja yang tulis. Tidak. Saya masukkan di saat akhir. Saya tulis, saya gulung sekali dan masuk sekali kat dalam tu. Jadi tujuan dia macam treasure hunt lah. Dicari barang tu, siapa yang jumpa dia punya surat tu, dia lah diberikan amanah untuk kapsul masa yang seterusnya. Itulah. Ada kesinambungan dia. Betul, itu kesinambungan dia. Jadi daripada pergi orang tak percaya, orang kata pendek, latihan pendek lah, daripada Malaysia lah, negara kita panas lah. Dan doktor telah berjaya melakukan suatu impossible pada kebanyakan manusia di bumi ini. Alhamdulillah. Untuk melakukan satu pengembaraan yang bersejarah, yang begitu lama secara solo. Tak ada bawa geng-geng tak ada bawa geng-geng gosip pun tak ada kan? Tak ada. Mak bawang. Tak ada, tak sempat nak membawang. Okey, bila kita throwback balik mungkin ada yang terlupa ataupun mungkin baru teringat balik, ini yang dulu. Kita kena dengan topik kita Kiran, dengan topik kita wanita hebat Kiran. Kita nak tanyalah wanita yang hebat yang pernah mengadakan ekspedisi daripada tahun 2003. So kita nak tahu antara benda yang mungkin rakyat Malaysia tak tahu, antara kebesaran Tuhan kat sana, benda-benda yang luar biasa yang mungkin doktor sendiri dapat orang kata experience di depan mata kan. Bukan semua orang boleh pergi kan. Betul. Nak pergi pun nak kena orang percaya baru boleh pergi. Nak training macam-macam lagi. Betul lah saya nak pergi. Tak idea. Okey, silakan. Okey. Ramai orang tak tahu, mungkin saya boleh bagi input sikit. Antartika ni sebenarnya dia adalah benua air batu yang terkering di dunia. Dia tak ada setitik air pun. Kat tengah-tengah tu. Oh, memang tak ada. Tak ada. Tak ada sungai-sungai. Tak ada sungai, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada haiwan. Dia cuma ada salji semata-mata dengan gunung batu. Itu saja. Sebab tu yang boleh masuk ni manusia yang buat pengembaraan. Ataupun yang ada base camp kat situ boleh lah. Okey. Jadi kalau nak jumpa binatang, iaitu penguin. Itu pun kena jumpa kat tepi-tepi pantai dia. Tempat dia lepak, itu je. Tempat yang saya masuk ni ada di tengah-tengah. Okey, base camp pertama saja sudah 400 km ke dalam, daripada pantai ke dalam tu base camp 1. Kalau dulu Petrol Hill, sekarang nama dia Union Glacier. Lepas tu terbangkan pula pergi sampai ke kutub selatan di tengah-tengah. Jaraknya 1000 lebih kilometer. Besarnya Antartika ini adalah hampir sebesar Amerika Syarikat. Lebih kurang saiz dia. Sangat besar. Sebab tu Antartika ini dikenali sebagai benua air batu. Benua air batu, ya. Benua tersendiri. Tebalnya air batu 2.3 km ke bawah. 2.3 km ke bawah. Jadi kalau kita ada dekat dalam Antartika tu, memang takkan jumpa tanah, takkan jumpa pasir, tak jumpa apa-apa. Air saja. Air batu saja.
Makanan memang saja. tak ada apalah kan? Tak ada. Paling-paling kita jumpa gunung batu lah. Jangan harap jumpa kedai makan dia. Kalau jumpa kedai makan, singgah je mentara. Tapi selain daripada penguin, tak ada ke binatang-binatang yang luar biasa? Tak ada. Antartika ni tak ada. Bagus soalan. Beruang kutub hanya ada di Kutub Utara. Kenapa tak pergi selatan? Tak boleh. Sebab tu beruang tak boleh makan penguin. Ada satu rancangan kanak-kanak dia tanya, beruang tak boleh makan penguin ke? Memang tak boleh. Sebab beruang kutub ada di utara, Kutub Utara, dan penguin ada di Kutub Selatan. Yes. Dia adalah iconic animal dekat dua-dua kutub ni. Penguin saya tahu tak ada kat Kutub Utara. Tapi beruang saya tak tahu. Memang tak ada. Beruang memang tak ada. Beruang hanya ada di sana. Nampak? Ini bukan setakat cerita. Informasi tu dapat. Right. Dan tahukah anda bahawa beruang kutub hidungnya boleh menghidu kita dari jarak 2 km? Bahaya. Ya, kalau dapat yang gebu macam Ikuan ni. Ada timang-timangnya. Dan beruang juga, dia beruang jantan dia tak kisah sangat. Dia santai, dia sempur, dia kerja-kerja hua-hua dia je. Yang kita takut ni kalau orang pergi ke Kutub Utara ni kena bawa senjata. Saya bawa senjata dipanggil pistol Magnum .44 revolver. Ada bawa sekarang? Ya. Okey. Magnum .44 ni besar, peluru dia besar macam ni. Kita memang khusus untuk penguin, untuk beruang kutub. Bagus. Penguin tak boleh. Tak boleh. Okay. Dan kenapa kena bawa? Sebabnya yang betina ni yang garang. Especially kalau dia ada baby dia, ada cub dia. Dia akan jadi sangat sensitif, sangat protektif. Dia tengok lain macam aja, dia akan terus attack. Kalau yang jantan ni dia kena nak makan je. Dia tengok aja dia cip makanan dulu. Sebab hidung dia boleh hidu daripada 2 km. Jadi doktor ada pengalaman bertembung dengan haiwan nama beruang ini? 3 kali. 3 kali? Tembak tak? Tak tembak. Tak tembak? Tak tembak. Dapat aku setahun kenyang ni. Dia boleh hibernasi 2 tahun pasal kau. Okey, Sebab masa jumpa tu ada situasi bahaya ke atau nampak dia lalu je? Nampak dia lalu daripada jauh. Nampak lalu pada jauh. So kita tak perlu pun nak terus menembak sebab kita bawa pistol tu untuk protection saja. Yes, In case kalau dia datang dekat dan sebagainya. Jadi of course latihan tu sangat tinggi lah, latihan menembak. Saya dilatih oleh Angkatan Tentera Malaysia sampai nak jadi sharpshooter, baru kerajaan belikan pistol tu. Tepuk sikit. Tepuk lagi. Okey, Malaysia lepas ni. Ini bukan Ali Mazli punya tepuk bukan lah. Okay. Jadi di Kutub Selatan, Kutub Utara, ya Allah, hai. Ya. Kalau anda baru saja menonton sekarang ni, kita ada Dr. Sharifah Mazlina, pengembara yang sangat hebat dari negara kita Malaysia. Alright guys, jangan lupa cerita yang anda dengar malam ni mungkin ada orang tak pernah dengar sebelumnya. Yap, tadi kita kongsikan bersama doktor ataupun DSM pada mana yang kita akan cuba ungkit korek sikit cerita-cerita yang menarik di selatan hingga di utara. Kejap kita nak naik cabaran kita selain daripada beruang, apa lagi cabaran? Jangan lupa kita ada Greenland juga. Kita tunggu kejap. Kita lain satu lagu, ini lagu yang menaikkan semangat doktor. Betul. Daripada Ella, tajuk lagu dia Standing in the Eyes of the World. Kami tunjukkan untuk doktor Sharifah Mazlina. Ella masuk. Thank you. Ella suka. Terpaksa dihadapi demi
Ratu Rock Negara tadi Ella dengan Standing Indians of the World. Kita bersama dengan Ratu Ais Negara DSM Dr. Sharifah Marzina pada malam ini bersama dengan Kira Ikhwan Show di wanitaforyou.fm. Ikhwan suka. Ikhwan, tadi kita tanya dengan DSM pasal pengalaman di berada di Kutub Selatan. Kutub Selatan dah cerita penguin, dah cerita pasal beruang, dah cerita pasal kedalaman ais 2 km lebih ke dalam tanah tu kan. Oh, tak ada makanan, tak ada apa, memang ais mata-mata. Macam makanan jiran tercetus saya nak tanya pasal apa makanan. Kat sana tu sejuk. Kalau kena aku pergi kiran, katalah satu hari dia makan aku sana. Jadi bila dah sejuk ni lapar. Biasanya Doktor bawa apa makanan kat sana? Preparation makanan. Okey, makanan kita sebenarnya saya tak ada buat satu pun masakan atau makanan daripada Malaysia. Sama belakang pun tak bawa. Sebabnya makanan Malaysia ni kita ni nak kena ada minyak dalam tu. Kalau macam lauk-lauk ni sampai sana kan dia beku. Nak defrost dia makan masa. Dan kita cuba bawa bekalan yang serengan yang boleh. Jadi makanan saya kebanyakan ni diimport daripada luar negara, daripada Norway, daripada UK, daripada Eropah. Sebabnya makanan saya tu dibuat daripada pasta base. Dia dry freeze. Sangat tinggi kandungan karbohidrat dan protein. Dua ni elemen yang sangat penting. Betul. Sudah dipakkan siap-siap. Dalamnya konten dia mesti lebih kurang 550 kilokalori satu serving. Sangat praktikal. Sebabnya kita ni akan hilang berat badan banyak. Sebab kita bekerja jadual sangat padat. Kita berjalan 10 jam sehari. Kita perlukan 2 jam untuk bina kemah lagi. Lepas tu nak defrost barang-barang dalam kemah. Kerja kita memang dahsyat lah. So preparation makanan tu macam untuk ekspedisi 30 hari, kita kena standby 30 hari punya makanan? Bukan 40 hari. Kalau 30 hari kena extra 10 hari. Okey, lepas tu kena ingat. Kalau slab saya yang panjang kursi sofa ni, separuh di makanan. Sebabnya sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Lepas tu kena ada snacking. Snacking ni coklat in between. Sepanjang kita jalan tu, kita kena ada standby coklat. Macam saya ada poket kat sini, kita panggil penguin kangaroo pocket. Patah-patah coklat tu letak. Jadi sepanjang jalan bila letih je betul makan. So instant energy. Saya makan coklat kat sana memang dahsyat lah. Pemakanan tu kena jaga. Tapi tak bosan ke doktor makan makanan sama yang pasta tu? Tak ada. Pasta dia ada banyak flavor. Ada banyak. Boleh pilih. Bukan flavor yang sama lah. Cuma kelemahan kita sebab makanan tu tak halal. Dibuat daripada luar negara. Jadi saya tak boleh ambil makanan yang berkonsepkan daging ke apa, tak boleh. Jadi terpaksa ambil vegetarian, macam noodles. Tapi diorang mesti konten mesti karbohidrat dengan protein tinggi. Jadi kalau kita bawa mie dari Malaysia tak boleh lah. Sebab tak cukup tinggi konten dia. Daging ni diorang makan. So apa saya bawa? Saya bawa daging macam dendeng daripada Malaysia ni. So untuk substitute kan lah. Serunding bawa? Serunding tak, tapi saya buat rendang dendeng tu, slice daging. Dan juga apa yang kita boleh tukar kalau kata kilokalori dalam packaging tu tak cukup. Sebab vegetarian dia selalunya dalam 350 kilokalori je. Tak cukup. Kita substitutekan dengan kacang, dengan dry fruits, dan juga yang saya kata coklat tadi tu lah. So gantikan dia punya kilokalori tu. Tadi doktor kata tadi berat badan hilang banyak kan? Sebab kerja banyak kan? Ingat tak daripada mula ekspedisi sampai ke akhir ekspedisi berapa? Saya akan hilang lebih kurang antara 8 sampai maksimum 10 kilogram hilang. Memang longgar habis baju. Ya ke bila sampai tu lah. Kita cakap pasal sibuk dekat sana. Memang kita kalau pergi Antartika ni memang tak ada masa ke? Macam mana? Memang kita sibuk all the time ke? Tidur macam mana? Makan waktu sendiri. Cuba kongsikan daripada pagi tu. Doktor kongsi daripada pagi. Jadual. Jadual saya macam ni. Ni saya ambil jadual dah mula menyembara. Kita kena start bangun pagi, sebab kita orang Islam kita nak solat subuh. So bangun pagi lepas solat subuh, kita kena sehabis je solat subuh ni saya cerita pasal tayamum. Ni dari segi elemen belajar juga cara nak hidup. Air tak ada kan? Air tak ada. Tayamum. Kemah saya panjang. Pintu depan untuk keluar masuk dan buat tandas untuk masak. Pintu belakang saya khususkan khas untuk tayamum. Buka zip tu, tayamum. Tepuk tempat berasingan. Nanti malam dia dah turun salji baru, dah okey lah. Tayamum atas kalau tak tahan sejuk, atas sarung tangan pun, atas muka balai kawan semua sekali je. Tak perlu risau. Saya dengan cerita tak ada alasan untuk tak nak solat lah sebenarnya. Sangat mudah. Lepas habis solat, sambil tu kita buat persiapan. Katalah pukul 6 dah selesai, pukul 8 kemah nak turun ni. Kena turun kemah. Jadi in between tu saya dah mula sambil saya masak air, ambil salji, tuang sikit air dalam periuk. Dia kena ada air dalam periuk. Kalau kita letak salji semata-mata dia tak cair.
Bakar lah berapa lama pun dia berpusing-pusing macam dry ice. Serius? Ya. Saya tak tahu. Saya You kena letak sikit basic water kat dalam periuk tu. Masak air tu baru masuk saji. Dia serap baru dia cair. Kalau letak saji semata-mata dalam periuk kering tu, berpusing-pusing situ je. Ya. So ada api. Kita pakai stove lah. Kita pakai Dia stove. tak bakar. Dia tak cair. Dia tak cair. Nak cair. Boleh tapi dia makan nasi 2 kali ganda lah lagi lama. Jadi kita kena letak. Tu trik tu ada. Jadi dalam kemah pun susunan kemah mesti very practical. Movement kita sebab kemah kecil. Baju kita tebal, kasut boot kita besar. Gerakan kita. Jadi takut terlanggar, terbakar nanti sekejap dia habis hangus. Jadi tengah masak, sambil nak tunggu masak, saya start mengemas. Susun balik masuk. Kita kena sangat-sangat disiplin. Kita kena susun barang kita tu macam hidup orang buta tau. You tahu barang you kat sini ada apa, sini ada apa. Dia pakai rasa je ni. Sebab kalau jadi apa-apa emergency, dia tahu apa nak ambil dulu. Okay. Kemudian lepas kemas-kemas, bayangkan sleeping bag tu besar, you nak kena compress dia masuk dalam bag jadi kecil. Oh, banyak kerja, banyak tenaga. Seorang-seorang kan? Lepas tu nak kena laptop nak tutup, GPS dan sebagainya. Lepas tu nak kena pakai baju, bila nak keluar je, first keluar sebab terlalu sejuk kat luar. Katalah minus 40 masa tu, minus 50. First keluar baju kita mungkin dalam 5-6 lapis dia pakai siap-siap. Okey. Nanti along the way bila berjalan tu dah mula panas-panas, buka sikit-sikit. Dia tinggal 4 lapis. Dia lapisan tu banyak-banyak jenis. Okey. Jadi lepas susun, okey dah kemas-kemas, kita start makan. Kita pun makan semua sekali. Masa sambil dah kemas tu nak gosok gigi, nak berkemas-kemas tu, buatlah nak pakai lotion, sunblock ke apa tu, pakai siap-siap. Lepas tu makan. Lepas makan, saya kena pastikan ada setengah jam. Sambil berkemas tu, pastikan rasa-rasa nak buang air. Jadi kita kena buat banyak mental setting tau. Okey, cepat. Nak bagi tahu, okey, cepat kena buang ni, nak kena keluarkan ni. Bagi dia faham, kena setting mental kita biar terasa nak buang air. Jadi last kali bila barang dah siap kemas, tinggal nak keluar masuk dalam slash dekat luar, kita ada ruang dalam kemah tu, dah keluar-keluar semua alas semua tu. Kita ada lubang tu kita boleh buang air kat situ. Jadi tak susah sebab bila buang air dekat luar, azabnya Tuhan je yang tahu. Okey. Kau bayangkan macam mana azabnya. Pening kan dengar daripada pagi macam mana nak packing buat seorang-seorang segala-gala nak buat, kita kena rehat sekejap. Itu tak ada lagi tau. Adik sambung. Bagi itu baru kemas nak keluar. Nanti doktor tulis pening kepala. Anda dengarkan di wanitaforyou.fm, Hilan dan Ikhwan Show. Ya, bersama dengan Dr. Sharifah Mazlina, pengembara solo terhebat di negara kita. Tadi sebelum dengar lagu dah dengar dah persediaan separuh hari je. Sampai stop pak buang air tu. Okey, lepas topik aku, Doktor, sambung terus. So, selepas kita dah setting semua, dah buang air, dah keluarkan semua barang-barang, kita turun kemah. So, sebelum nak turun kemah tu, last call kita kena call base camp. Base camp tu, itu tempat urus setia menunggu kita. Dia orang yang pantau pergerakan, dia orang yang tengok gerakan kita, tempat rescue team semua kat situ. Kita kena call. Cara call pun bukan macam call biasa-biasa. Dia ada cara dia. For example macam ni, kata hello John, kita tunggu respon. Sebab pakai satelit ni, satelit phone ni dia delay 2-3 second. Okey. So jangan ingat dia tak jawab, dia dengar lambat. So kita kata hello, this is Sharifah. Okay, I'm calling, my GPS reading now is blah blah blah. GPS longitude berapa, latitude berapa. Okay, and kita kena berbual. Kita bagi report longitude, latitude, I'm okay, I'm fine, temperature is good. Kalau kita boleh tahu kita ada wind gauge, kita boleh cakap pasal angin berapa. So kita boleh tahu dia keadaan kita kat situ. Lepas tu kita kena berbual sedikit dengan dia. So barang you tak normal kan? Dia kena dia nak tengok kita normal. Normal atau tidak kan? Takut kita dah mula jadi macam dah kuku kan, kita cakap hello, I'm Sharifah, my GPS reading, I'm leaving tomorrow. Dah freeze. Dia nak tengok kita santai bersembang macam kita sekarang ni. So how are you talking? Oh, having fun there? Okay, good. Dah lebih kurang. Dan dia kata okay, you're good to go Sharifah. So kita pergilah. So kita offkan satellite phone, kita standby GPS, letak kat poket. So bila dah siap semua barang, dah pakai semua kelengkapan, nak start berjalan, onkan GPS tu, tengok mana hala tuju ke arah ke kutub utara, ke kutub selatan atau kutub utara ke Greenland ke, kat mana kita nak pergi. Kalau kat Antartika, kat mana garis penamat kita. So kita tengok situ, kita dah tahu dah at least 3 jam lepas tengok tu, katalah sana hala saya, lepas tu saya tengok matahari kat mana. Kita kena buat manual juga. Matahari katalah sebelah sini, bayang-bayang saya kat sini. Okey, so saya boleh agak setiap 3 jam bayang-bayang tu akan bergerak 1 degree.
So saya tak perlu nak buka GPS sepanjang masa. Kita boleh check setiap 1 jam atau setiap 3 jam. So sepanjang kita jalan, kita perhatikan bayang-bayang je. So kita tahu dia bergerak ke arah mana. Sebab matahari ni dia terbit 24 jam kat kepala kita ni, atas ni. Dia berpusing. Pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. So kita boleh agak lah. So kalau kat sini dia akan pusing. Boleh tahu pukul berapa? Kita boleh agak kat situ. Kita kena belajar duduk, study sikit pasal matahari dan bayang-bayang. So berapa lama berjalan tu, doktor? Berjalan sekurang-kurang 10 jam. Bayangkan 10 jam. Dengan menarik semua-semua tu. Sehari jalan 10 jam Energinya dah banyak pakai waktu betul. dah makan dan sebagainya. Tapi saya nak tanya waktu tidur tu berapa lama yang Okey. Jalan 10 jam, lepas tu kena standby 2 jam lagi tenaga, kita kena agak-agak badan kita macam mana. Kita kena ada lagi 2 jam tenaga untuk dirikan kemah. Sebabnya diri kemah bukan macam kat Malaysia. Kat Malaysia angin pegun je, kita diri 15 minit dah siap kemah. Kat sana kita battle dengan angin. Katalah waktu kita nak berhenti tu, ribut angin tengah kuat, kita bersilat kaki kat tali sini kan. Selagi ada tenaga semua pacak sana, tali sentiasa kena, dan kemah tu kena ikat kat badan sebelum kita lepaskan dia. Sebab kalau kemah terlepas habis, kita 2 hari habis lah. So nak pasang kemah tu nak kena cepat. Itu bukan pasang gitu je. Kemah ni lagi satu remeh. Lepas kita dirikan kemah, okey, ada kerja lain lagi kena buat. Setiap kat belakang kemah tu, setiap keliling kemah dia ada flap. Dia ada kain. Kain tu kita kena shovel pula snow, pakai cangkul dia tu, shovel, timpakan keliling kemah tu supaya angin tak cedok dia ni atas. Ya, tapi kena tidur malam kemah tu gulung kita. Kenapa diorang tak cipta kemah yang tak boleh terbang? Sudah 2 jam. Tidur macam tu. Tu tak boleh tidur lagi. Katalah dah pasang kemah siap semua, setting, kena ambil bungkah air saji yang padat tu bawa masuk pula dalam kemah. Untuk jadi air kita. Nak kena potong kecil-kecil, nak masak malam-malam. So bila dah masuk, bukan boleh tengok relax. Tak boleh lagi. Dah lah sejuk nak mati. Bila nak tidur, doktor? Tak tidur lagi. Ambil bros pula, defrost. Bros semua tu, buang dia punya saji-saji dalam tu. Dia akan ada banyak saji-saji tu. Bros dulu, baru boleh buka alas layer pertama, layer kedua, lepas tu sleeping bag. Dia nama teknikal lah, thermal rest. Macam-macam semua. Baru pasang sleeping bag, baru letak, lepas tu buka pula stove, panaskan air, nak masak air, sambil tu komputer nak buka, nak defrost semua ni. Baru dapat suasana yang boleh buka baju-baju kita ni, boleh pakai 2-3 lapis je. Daripada tadi 4-5 lapis, baru selesa. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Lepas tu sambil nak tunggu masak, dah buka semua, cepat-cepat solat. Cepat timer, boleh solat jamak kat situ. Tengoklah selalunya maghrib, isyak atau isyak maghrib mana sempat dulu. Lepas tu dah kena get ready untuk buat report, salin pula. Saya dulu masa saya buat PhD tu. Buat data, collect data lagi. Orang penat-penat ni. Orang kata dah buat kerja gila lagi buat PhD. Saya dengar pun dah pening dah ke? Saya dengar buku dah pening ni. Tahu tak apa? Rekod mana satu-satu apa rasa temperature. Sekali tidurnya bila? Tak boleh tidur lagi. Tak boleh tidur. Saya dah mengantuk bila tidur. Tak boleh lagi. Lepas dah siap semua makan, pastikan air panas kena ada. Air termos ni adalah nyawa. Sebab tak ada air dalam termos ni, tak adalah minuman, tak adalah supply apa-apa. So kita kena ada. Termos tu sangat penting. So masak lagi air lepas makan dah habis, lap cepat-cepat sebab dia akan beku semua. Pastikan air termos tu kita ada buat 2, minimum 2 besar. Penuhkan air termos tu, baru boleh tutup api. Tapi sebelum tutup api, kita kena call dulu. Sampai je kita kena call. Kita boleh call sebelum masuk kemah, sampai-sampai, atau sebaik-baiknya lepas kita dah selesai dah makan tu, kita call. Call, hi John, this is Sharifah, I just arrived after long hours journey, bla 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 bla, GPS reading apa. Macam sama juga, tapi per bulan. Update dan dia akan rekod. So, dah habis rekod tu. Tidur? Belum boleh tidur. Bila nak tidur? Ada satu benda lagi kita kena buat, iaitu dah ngantuk, dah lah. Okey, kita tengok jam lah. Kita limit pukul 1 maksimum kena tidur lah. Okey, apa kita buat? Kalau kita kat Malaysia dulu, macam saya pergi dulu, kita ada media kat Malaysia nak report. Kan ada Selamat Pagi Malaysia, kena live. Taklah ada doktor tidur dulu. Tak boleh. Kena. Sebab tu saya kena susun time ikut. Kalau ada media, saya kena contact pula Malaysia, sekretariat saya. Sama ada kalau saya boleh call, pakai satellite phone, hantar report atau hantar email. Kadang-kadang dia nak gambar. Gambar ni, satellite phone ni, canggih dia boleh kita bercakap di mana-mana satu dunia. Masuk Antartika, itu je lah yang boleh pakai. Tetapi, jahatnya satellite phone ni, awan.
bila kita tengah bercakap, sekali awan lalu atas dia. Sap dia potong lain. Bukan gunung kanan tu. Awan jahat. Begitu, especially yang kita geram ni, bila kita tengah cakap tu tak kisah. Bila kita tengah hantar gambar. Dan letak paling low resolution. Cantik nak tunggu dia keluar. Okey, 30%, 40% kita boleh nampak. Sampai 70% tiba-tiba putus. Apa mesti awan kacau. Lagi lambat. Lagi lambat nak tidur tau. Rasa nak menangis je. Tak boleh tidur lagi. Apa kena buat next? Kena check equipment. Kat ski kita tu, kan kita tahu ski kan, bawah ski tu dia ada satu lapisan dia. Dia panggil ski skin. Dia punya kulit dia. Dia macam kulit ular. Kita kena tengok skin tu dia jangan terkopik. Dia kalau terkopik sikit, dia akan bila kita jalan esok makin terbuka. Jadi kalau dah terbuka sikit getah dia tu, gam dia tu, ni repairing time. Sebelum tidur dengan stov yang belum dipadamkan ni, kita kena layarkan dia, panaskan dia, kasih gam tu hidup balik, lekatkan dia, tahan macam dia. Okey, lepas tu dah boleh tidur kan? Belum. Aduh, kita dengar lagu dulu lah. Aku tak boleh tidur. Hanya lagu lah. Lagu ni kita orang. Kita dapat tidur. Jom, kita layan. Pikirkan ragu-ragu, usaha tidak menentu. Hey, 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 hey. Jika kau pikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau pikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Hey, hey. Percaya apa kau lakukan, sabar apa kau usahakan, bertindak atas kemampuan engkau boleh. Hey, 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 hey. Percaya apa kau lakukan, sabar apa kau usahakan, bertindak atas kemampuan engkau boleh. Pikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau pikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Hey, hey, hey. Jika kau pikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau pikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Say hey, yeah. Percaya apa kau lakukan, sabar apa kau usahakan, bertindak atas kemampuan engkau boleh. Yeah, yeah. Percaya apa kau lakukan, sabar apa kau usahakan, bertindak atas kemampuan engkau boleh. Asyik kau boleh. Kau boleh. Kau boleh. Kau boleh.
Kalaulah saya pergi kutub tu, saya jadi amuk dah. Memang aku mengamuk. Kalau fikir bila nak tidur, mata aku sudah mengantuk. Fikirkan boleh. Tanya dengan doktor daripada tadi, bila nak tidur ni? Tak tidur-tidur lagi. Bila nak tidur, tak boleh tidur lagi. Dah pukul berapa ni doktor? Bila nak tidur? Cepat sambung doktor. Bila nak tidur ni? Okey, lepas ni kita repair barang-barang yang rosak tu. Next, ialah kita kena sidai stoking-stoking kita. Apa-apa yang basah ni. Ingat ya, walaupun dia sejuk, walaupun dia kering, kita berpeluh. Jadi sebaiknya ialah kita cek barang kita pula. Stoking yang pakai tadi, lepas tu kita kena ada 2-3 set. So kalau dia basah lembab, kita kena gantung. Jadi overnight tu dia akan kering. So kita punya kemah tu ada tali kat atas ni untuk kita menggantung. Okey, kita tak boleh mandi sebab terlalu sejuk. Tapi sangat-sangat digalakkan membersihkan diri, cara lap badan. Lap badan, yes. Selagi boleh. Okey. Okey, lepas tu? Okey, tak boleh tidur lagi. Doktor seksa saya, doktor. Lepas tu bolehlah nak tidur, tetapi kita pastikan kita tutup semua kita punya kemah, kita pastikan cek zip semua sekali, takut tidur malam, saji masuk nanti susah. Gas kita dah tutup, thermos kita semua dah betul kunci, barulah kita buka baju yang tebal-tebal ni pakai satu lapis je, temal aja. Orang ingat kan lagi nak tidur ni pakai satu tebal-tebal. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Cara tidur dalam sleeping bag ialah pakai satu layer je. Masa mula buka tu memang sejuk gila lah. Tapi tahankan dulu untuk berapa saat yang pertama, minit yang pertama. Buka, tinggalkan temal, stokin, temal. Kalau orang kesini panggil long john lah tu. Tak ada, kita tak boleh long john. Kita tak mampu tahan. Long john tu cepat je. Kita pakai temal yang betul-betul expedition punya lah. Pakai kurang-kurang 1 atau 2 lapis. Okey, dengan tin liner. Lepas tu dengan nak pakai balai cover pun boleh. Masuk dalam sleeping bag. Cara nak panaskan badan dalam sleeping bag, ni trik dia. Masuk je. Zip sleeping bag tu kalau boleh sampai atas. Lepas tu kita berguling. Kita buat gerak-gerak. Kita berguling untuk keluarkan haba. Badan kita orang kata exercise dalam sleeping bag. Guling. Bila dah keluar, lepas tu kita dah rasa warm sikit kan. Baru kita boleh buka sikit. Buka zip tu supaya kita boleh bernafas. Jadi kita zip sampai leher lah. Kalau tahan, kalau rasa nak selubung lah. Okey. Barulah boleh tidur. Dah boleh tidur. Seksa. Tidur tu pun dalam 4 jam ke 5 jam je satu hari. Kita kan nak tidur baring je tu tidur. Doktor kat sana macam-macam benda nak buat. Sampai Z sampai A balik baru boleh tidur. Berapa jam dapat tidur? 3 jam? Dapat 4 tu dah terbaik lah. 4 jam kita terbaik dah. 4 jam dah cukup bagus. Cakap dengan diorang kalau tak reti bersyukur dapat kat betul. Tapi betul. Sejak saya balik tu kan saya dah tak banyak komplain lah. Saya dah lalu yang parah-parah lah sana. Kecil-kecil ni cuma kelemahan saya sekarang panas lah. Doktor, berapa hari habiskan mesti? 22 hari ya? Yang tu 22 hari. Supposed to 30 hari. Patut 30 hari. 30 kan? Saya 22 hari. Okey, pernah tak dalam masa 20 hari tu, 22 hari tu doktor ada rasa tengah-tengah tu ke dan nak ujung ke you give up? Macam give up tu apa? Macam itulah. Contoh ada rasa tahu saya tahu doktor tak give up dah berjaya, tapi saya tanya antara masa tu ada. Saya pun manusia biasa. Menyesal lah buat doktor. Saya kata give up tu kalau ada kisah saya jatuh saya tengah luncur layar tu saya jatuh. Lepas tu hidung saya kena pecah bibir ni semua kan. Tersembam aku jatuh di situ. Masa tu memang lutut pun macam nak dislocate tau. Macam nak kena ACL. Memang sakit. So itu pun rasa 1 hari tak jalan. Masa tu memang cakap lah, aduh, mau tobat nasuhah, sudahlah, gila aku buat cakap saya lah. Mesti ada kan? Tobat nasuhah cakap. Tapi tobat tu tahan kat situ je. Keluar ketika dalam kapal terbang lah, Max aku nak pergi mana? Insaf sekejap. Insaf dalam tu je. Orang kata saya gila. Tapi ada jugalah rasa je tu bila dah. Tapi saya istilah give up, saya bukan seorang yang senang mudah cakap give up. Saya rasa saya tak galak pun diri saya. Saya jaranglah nak kata give up. Aku give up lah, tak ada. Perangai orang give up ada. Yelah 20 hari seorang-seorang kan dekat tempat yang macam tu. Give up dari segi apa saya buat tidak. Sebab saya ada satu formula yang saya cipta sendiri. Latar belakang saya psikologis. Okay? Kekuatan saya adalah kekuatan mental. Saya cipta formula ni untuk ketahanan mental. Formula saya nama dia MAPS Concept. MEPSS, Mental, Emotional, Physical, Social dan Spiritual. Konsep ni menjadikan kita seorang yang seimbang. Kita tahu guna cara macam mana. Maknanya kita kena pergi psikologi. Ni kita tengah kena psycho ni. Sebabnya macam mana kita nak imbang? Kalau mental tak kuat, ada mental lagi kuat.
Kalau 2 tak kuat, ada 3 lagi kuat. Apa benda tu? Kita nak kena Itulah mental, emotional, physical, social and spiritual. Sebabnya contoh, kalau saya seorang yang cepat give up, sekali pergi dulu dah tobat dah tak buat dah. Ni tapi saya boleh pergi yang terbaru ni. Yang terbaru dengan Awita Team. Dan jangan lupa, semakin lama saya pergi, semakin tua. Betul. Tapi tua pada umur saja. Alright. Dan bila kita cerita sentuh pasal Awita baru ni pergi tahun 2019. Ya. Tahun 2004 dulu ada tanam satu kapsul. Betul, kapsul. Semangat Malaysia boleh. Betul. Dan dipahamkan tahun 2019 tu datang untuk kembali Ambil balik. Betul. Tapi apa yang terjadi? Mungkin boleh kongsikan ramai Okey. Betul. Saya tanam kapsul tu 2004 tu betul-betul di tengah-tengah paksi bumi Antartika di Kutub Selatan. Berdekatan dengan Research Center Amerika. Baik. Okey. Masa tu lebih kurang jarak dia 1 kilometer keluar daripada Research Center, pada tengah-tengah tu 1 kilometer menuju ke garisan penamat, nak balik lah. Nak keluar balik ke base camp. Tetapi ke Petrol Hill. Tetapi baru sekarang ni selepas 15 tahun saya bawa budak-budak ni datang untuk cari benda tu, ada beberapa perkara telah berlaku. Yang pertamanya, of course bacaan GPS tu dia dah lari dah benda tu. Sebab bumi kita ni dia semakin, Antartika semakin cair, dia berlaku gerakan, earth plate kita bergerak. Jadi kedudukan tu dia dah bergerak. Saya difahamkan hampir 1 kilometer dah jauhnya. Yang keduanya 15 tahun dah. So bila kita baca kisah Antartika, 1 tahun air batu atau salji yang turun tu lebih kurang 1 tingkat bangunan. Berkali 15. 15 tingkat. Nak gali mana? Nak gali apa? Okay. Yang ketiganya, radius 1 kilometer tu dah tak boleh pakai. Sebabnya US base ni radius dah 36 kilometer dah diambil. So saya dah masuk zone dia, dalam zone green, zone black, zone dark, zone quiet, macam-macam zone. Mereka punya research punya tempat. Ya, tempat tu So, dia dah ada. Lah, Diorang tahu apa saya buat. Diorang hantar email dan kata you tak boleh gali, you tak boleh tanam apa pun. Dan diorang tahu yang saya nak bawa budak ni akan bawa kapsul yang baru. So dia kata no implanting of anything. So sebabnya mereka dah keluarkan satu akta dipanggil ASMA 05. Asma 5. Okey. Asma bukan asma. Dan bukan asma tu husna. Okey, Asma 5, ASMA 5. So di mana dalam akad ini tidak ada individu dibenarkan untuk sebarang-barang untuk letak sesuatu atau ambil ekstrak sesuatu daripada bumi Antartika. Wow, dia buat undang-undang tinggi pula kat situ. Dia ada di bawah akta global warming lah, pemanasan global. Kecuali dibuat atas dasar research, kajian saintifik untuk kesan pemanasan global dan kebaikan kepada bumi Antartika tu. Dah berada dalam Amerika. Dah dalam tu lah. Tapi Jadi, kita jumpa katnya. Maknanya kapsul tu akan dianggap hilang begitu. Dianggap berada tertanam terus sampai bila-bila di Antartika. disemadikan di situ lah. Bersemadi di situ lah. Betul. Tanpa orang boleh cari, boleh buka, boleh ambil lagi. Memang gone lah. Betul. So dia nak cari pun tak boleh sebab bacaan GPS tu saya je yang ada. So mereka tahu ada di situ kecuali dia orang nak pakai detektor. Dalam tak boleh nak jumpa ni Wan kan. Memang takkan jumpa dah. Nak kena korek 15 bangunan, siapa nak korek kan, nak bawa detektor apa. Boleh buat replika boleh lah, gambar. Jadi apakah boleh share tak apa benda yang ada dalam kapsul tu? Apa tulisan? Okey, dalam tu ada satu surat rasmi daripada Kerajaan Malaysia. Masa tu Perdana Menteri kita adalah Pak Lah, Tun Abdullah Ahmad Badawi, dulu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Sebagai PM, beliau memberikan kata-kata inspirasi kepada rakyat Malaysia untuk bersemangat untuk mengharumkan nama negara, macam itulah lebih kurang. Okey. Sebenarnya ada duplikasi surat tu, saya ada simpan. Jadi tak mesti simpan, mana boleh kan bilang. Ada bawa tak? Tak bawa. Next show. Tadi doktor kata doktor tulis juga. Lepas tu saya last moment tu, pagi tu nak bergerak tu, saya nak tanam tu, saya tergerak hati, aku tulis jugalah sesuatu. Untuk siapa bahkan mengambil, sebab saya buat tu untuk generasi muda. Untuk ambil lah. Pergi menyambung legacy. Dan dia ambil, dia kena datang pula dan dia bawa lagi satu orang baru. Begitulah saya nak berterusan. Jadi saya pun ambil buku saya pun tulis surat kepada dia, siapalah budak, siapa-siapa menjumpa surat ini, saya kata anda lah pengganti Ratu Ais. Saya masuk panggil Ratu Ais dah. Masih lagi tak Anda lah pengganti ataupun protege saya dan buatlah untuk negara. Saya bagi surat tu sikit, kata-kata inspirasi untuk dia dan saya masukkan sekali dalam kapsul tu. Balut dia elok-elok, seal dia elok-elok dengan plastik semua dan saya tanam. Kiran, tapi sayang. Aku nak tanya pasal GPS lagi pasal kita nak bergerak ke sana bukan pakai Waze. GPS. Betul. Sistem dia pun berbeza Kiran. Kita tak tahu. Tapi sekarang ni Kiran, ni ada 1-2 kita nak tanya. Belum lagi. Dan Equine
Show kembali bersama dengan anda dan yang pastinya kita ada tamu istimewa hari ini kira. Ya. Dr. Sharifah Mazlina. Awal Ratu Ais ataupun DSM lebih mudah dipanggil. Cerita daripada awal jam tadi anda saksikan di Wanita Forum FM FB ini, dah macam-macam cerita kita dengar. Macam mana jadual harian, berapa ratus kilometer atau ribu kilometer nak berjalan, betapa sejuknya, betapa seksanya, betapa sukarnya. Boleh jadi sasau tau kat sana tau. Kau tak kuat mental tau. Tak mana tengok GPS tu betul-betul. Sasat kan tak ada landmark kat sana. So, kalau anda bercita-cita nak jadi seorang pengembara, especially kalau lebih solo kan. Cara solo bukan senang. So, maybe boleh kali sebelum buat tu cuba jumpa doktor dulu, tanya macam mana nak buat. Apa yang diperlukan. Mental tu nak kuat macam mana. Tu first sekali. Equipment boleh beli. Mental ni tak boleh beli bro. Mental kena kuat. Jadi kena dengan topik kita wanita hebat. Kita ada wanita hebat bersama dengan kita hari ini. Sekali kita nak tanya pasal antara kecederaan yang biasanya kalau seorang, kalau kata kau ada kira boleh tolong aku kalau aku jatuh ke apa, seorang mesti kan. Mungkin ada yang pengalaman itu hampir give up dia tu. Jatuh tu. Okey, misi saya ada banyak. So ada yang saya pergi seorang, ada yang saya ada jurupandu. Sebenarnya kalau nak tahu, walaupun ada jurupandu pun dia tetap mencabar juga. Sebab jurupandu ni macam contoh kat Kutub Utara, kita walaupun ada jurupandu, tetapi bukanlah dia syarpa kita tolong angkat barang ke. Tak ada, kita jalan sama. Dia dekat depan, kita kat belakang. Habis dia buat apa? Sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Sebab macam contoh kalau kat Kutub Utara, sebab dia bukan macam Antartika. Dia di tengah-tengah lautan Arktik. Air batu dia nipis je, 4-5 meter je. Dan dia akan mereka, dia akan bergerak sepanjang masa. Dan dia ada kutub, burung kutub lagi. So cabaran dia kadang-kadang kita macam contoh, saya jalan hari pertama 8 km. Saya pasang kemah nak tidur, besok pagi bangun cek GPS, hanyut ke belakang. dah bergerak. Dia ke belakang. Sebab dalamnya air laut Arktik tu 14,000 meter ke bawah. So kita berjalan di atas apungan air batu yang bergerak dan terapung sepanjang masa. Jadi dia akan bergerak-gerak. Jadi kalau kita seorang-seorang, di kuarter ni sekarang ni lagi diorang tak galakkan pergi seorang-seorang. Sebabnya kalau jatuh dalam air tak dapat selamat. Tak ada siapa yang tahu. Kalau dulu air batu dia padat, okey. Sekarang ni kerana kesan pemanasan global, air batu dia mencair. Bila mencair di kuarter dia, saya masa pergi tu ada seorang kawan saya daripada Itali, dia cerita pengalaman dia tengah tidur sebab nipis sangat. So panas haba badan dia tu mencairkan salji tu dan dia jatuh dalam air bergumam dengan kemah. Mujurlah dia ni orang kata S komando, dia terror sikit kan. Habis semua barang tinggal dia berenang keluar. So itu risiko dia. Jadi walaupun kita jalan beramai ke, kita ada jurupandu ke, kita seorang ke, kita punya ketekunan kita untuk jalan dan menjaga diri kita tu kena 100% sama saja. Dia lain. Jadi kalau kata cedera tu, tanda kecederaan kan. Saya punya cedera lah daripada kaki, buku lali yang baru ni, buku lali saya koyak. Yang baru ni, yang Alita baru ni. Saya ingat saya kena hamstring. Sebab saya berjalan dengan budak-budak ni, sebab saya kata saya cari dia orang daripada 1,000 calon satu Malaysia. Jadi saya kata sampailah saya latih dia orang seorang-seorang sampailah mereka dah mampu untuk pergi. Jadi sampai di Antartika saya berbincang dengan organizer, saya kata okey, saya nak berjalan dengan budak-budak ni. Kita ambil jarak, kita panggil the last degree. Mana 100 km, 110 km sebelum sampai garisan penamat itu Kutub Selatan. Jadi kami daripada base camp naik kapal terbang, dia drop kita, lepas tu kita jalan. So organizer kata okey Sharifah, you boleh jalan. Nanti you beritahu bila nak pick up. Saya kata pick up saya selepas mungkin separuh sebab saya tak nak lah, sebab ni untuk dia orang. Saya mentor saja, tapi saya nak buat with them. So kita jalan skiing. So hari pertama saya jalan, kita jalan slow sikit lah sebab baru start momentum. Hari kedua, hari ketiga saya dah mula rasa. Saya rasa kaki kiri. Apa pasal ni? Rasa macam kena hamstring koyak. Tapi sebab sejuk dan tebal, saya tak tahu yang sebenarnya buku lali saya yang koyak. Tak perasan. Memanglah sebab ada sekali tu saya terpelecuk. Tapi bila orang kata badan kita ni dah beku kan, tak rasa kan? Tak boleh rasa, dia pedas. Lah. So saya jalan, lama-lama saya rasa macam dia dragging tau. Saya pun cakap budak-budak, saya start kali jalan, saya tepuk kaki saya. Saya tepuk sini. Baju tu can walk lah. Masih boleh jalan. Cuma dia rasa macam perit dia lain macam tau. Saya rasa ada dalam kemah saya rasa tak ada pula yang kalau kita koyak otot daging kita tu rasa sebiji tau, dia keras. Saya cuba rasa tak ada pula. Tapi kenapa bila saya jalan dia rasa sakit sampai atas? Tak kisahlah. Lepas hari ketiga, saya dah jalan 20 km, saya dah tengok, okey budak-budak ni dah macam ni. Saya daripada orang kata zero to hero lah. Budak-budak ni daripada nobody. Saya dah nampak dia orang, dia pun berjalan dan saya dah berjalan dengan dia, okey cukup. Saya pun call center base camp kat depan dan saya cakap dengan jurupandu, saya kata okey saya dah boleh pergi lah. Dia orang boleh ambil saya dan saya akan tunggu dia orang kat garisan penamat. So mereka datang hantar pakai skidoo, motor skuter tu.
So hari ketiga malam dah jalan, kita jalan 20 km, saya dah sempat bantu pasang kemah semua. Baru nak start masak makan, skuter sampai 2 daripada Kutub Selatan. So saya pun tak tunggulah, dia pun bagi pakai setebal sebab kena pakai tebal naik motor. Dah saya dah ada 7 lapis dengan dia bagi 1 jumpsuit sekali penuh. Zip, full face. Sarung tangan memang pakai mitten lagi, 3 lapis, duduk. Saya kata ini mesti mati punya. Sebab kita jalan, badan kita bergerak, ada. Bila duduk atas motor, menghadap angin, statik kan? Statik tak buat. Allah, tu yang tengok gambar tadi, frostbite semua ni. Gambar frostbite. Yang paling dahsyat, first time saya rasa paling teruk, bila saya sampai 4 jam, 100 km, 4 jam atas motor tu, kita rest dalam 2 kali je untuk longgar-longgarkan kaki dan start balik. Sampai base camp, nak buka helmet, masuk dalam kemah, helmet tu melekat dalam muka saya. Nak tarik tak boleh. Lepas tu saya minta tolong dia tarik. Sebab full face kan. Masa dia tarik tu, sekeping kulit kat sini bergulung, terkoyak. Belum dekat ni, kulit pipi koyak. Koyak terus. Bergulung, dia melekat, dia bergulung sampai atas. So, dia orang semua macam terkejut lah. Dia tarik tu, dia tu, alamak. Panggil seorang assistant medical team. Dia pun kata, okey, better cuci cepat-cepat, takut kena infection ke apa. Dia pun bersihkan, bunyilah sakit gila, dia tonyong, kulit semua dikorek, koyakkan. Dia pun tampal plaster. Dia punya ubat untuk plaster, medicated plaster tu lah. Lepas tu dia kata, okey, makan, terus masuk kemah. So kita siapa baru sampai, dia orang dah sediakan kemah. Dia tak payah penat-penat memasang-masang ni, tak ada. Dia dah ada standby. So saya masuk kemah, saya pun bagi, dia makan ubat painkiller. Besok pagi bangun, mata saya tak boleh buka sebelah. Tengok kaca cermin, naik sekali ganda muka saya. Aku nak gambar. Gambar ada. Saya rasa itu kecederaan saya yang parah sikit lah. Menakutkan macam tu. Jangan main-main, frostbite, nojok. Ini semua kena, dah tak boleh rasa dah tangan. Aduh. So itu paling teruk lah. Itu paling teruk punya kecederaan. Nak kata antara teruk lah. Lepas tu balik Malaysia, saya pergi cek, rupanya buku rally saya ada 2 tempat yang koyak. So masih saya terpelecuk tu lah. Saya terkena sebab sistem ski setiap tahun bila pergi dia lain-lain. Koyak kaki ke, koyak muka ke, semangat tak koyak kaki, koyak muka. Tapi tak serik. Tak kata tak boleh give up kan? Kan? InsyaAllah nak pergi lagi ni. Nak pergi lagi ni. Koyak lah, main koyak ni saya. Aku tak kisah dah. Nak pergi mana pun tak apa, aku cek bila time tidur je sebenarnya. Yang risau tu. Saya kira tahulah antara cabaran luka, kemalangan yang kecil yang dialami. Ni ada sikit masa lagi nak tanya satu lagi last kali kau sebab cerita pasal kopi atas meja ni. Kopi ni doktor ni juga ni pun. Ni tanya ada tak benda-benda yang ajaib yang maybe orang lain tak nampak di dunia ni masa pengamaran solo yang doktor nampak. Ada kebesaran Tuhan yang rasa macam apa benda ni? Ada tak benda-benda yang banyak. Okey, salah satu kalau saya boleh cepat cerita, satu saya boleh sangat jalan-jalan tu sampai kat tengah-tengah gunung, saya rasa dalam 600 lebih kilometer lah, ada separuh perjalanan tu, saya nampak satu gunung ada kalimah Allah. Alif lam lam ha. Betul. Gunung kat sana selalu gunung warna hitam. Tapi kat gugusan gunung ni ada satu tengah-tengah tu gunung dia warna hijau. Light green. Saya kata, takkan ada rumput kat sini kot. Sebiji macam rumput. So, bila saya luncur layar dan dekat dengan dia, saya pun keluarkan kamera. Saya snap lah gambar tu. Saya tengok dalam kamera, ya Allah, kalimah Allah. Daripada jauh pun saya nampak dah. Ada gambar tu lagi? Ada. Sebiji alif lam lam ha. Ha dia bulat macam tulisan kaligrafi kuno lama lah. Okey, kebesaran Allah yang kedua yang saya rasa sangat menakjubkan saya ialah salji yang saya lalu di Antartika tu berupa seperti binatang. Saya duk doa, ya Allah, salji ni teruknya rupa bumi, takut sangat, terancang-rancang, tajam-tajam, mengerikan. Doa, saya kata, ya Allah, bagilah nampak senang sikit. So, sekali tu besok orang pagi bila saya nak start jalan, saya tengok, saya jalan-jalan nampak, macam kepala ikan, macam ular, macam katak, macam ketam. Saya nampak, jadi seronok. Jadi selalunya stres pergi lalu tu, lepas ni bila nampak, jadi seronok. Standby je dengan kamera, jalan-jalan. Nampak ni, snap. Sedar-sedar dah sampai 10 km. Macam bukan kita orang ada, tak ada? Sikit-sikit lah. Hidung. Kalau ada lagi Dr. Selfie, kawan ada kira-kira ni kuat. So nampak, itu alhamdulillah. Lepas tu saya rasa yang paling, jadi satu yang paling menarik yang saya nak share ialah melihat salji sedang bersembahyang. Masa ni di Kutub Utara. Saya lalu-lalu asyik. Kutub Utara dia bukan macam Kutub Selatan, dia banyak salji yang Kutub Utara dia pecah-pecah banyak rekahan yang mengerikan. Jadi lama-lama dah beberapa hari saya jalan, saya kata tak adalah, tak nampak apa-apa kot kat gini. Duk nampak beruang jauh sekali-sekala. So saya kata tak apalah. Bila saya tengah leka lagi 1 hari ke 2 hari nak sampai finishing line tu,
kat kutub. Sekali saya jalan-jalan, saya tengok atas, subhanallah, saya nampak orang perempuan pakai telekong sedang tayat akhir. Salji tu? Salji tu berbentuk seperti wanita pakai telekong berinda-rinda. Jari dia boleh nampak satu. So saya kata, ya Allah, kali ni Allah nak tunjuk juga. So saya ambil kamera, ambil gambar, snap, blur. Saya snap, dia kata takkanlah kamera rosak. Snap like, cantik. Snap gambar saya, okey. Snap dia blur. 6 kali saya ambil. Saya snap, dia tetap blur. Dia tak bagi. Itulah saya kata, ini doktor seorang tengok. Dia suka Allah je. Boleh tengok. Gambar tu memang real. Saya sebab kata kalau kamera saya rosak, semua gambar blur. Gambar dia saja yang blur. 6 kali saya try. Blur. Itu 3 keajaiban yang boleh tapi bila saya share cerita ni, masa kadang saya ada talk show dekat stage, ada orang kat tangan dia kata, kenapa tak ambil snap yang ketujuh? Ataupun pergilah dekat-dekat, tegur ke, beri salam ke kan? Saya kata boleh, sekali dia toleh tu. Sana, tak cukup kaki nak lari. Tak cukup tangan nak lari kan? Okey, itu memang sangat menarik lah. Itu memang subhanallah lah, sangat-sangat hebat. Yang saya rasa tak semua orang dapat tengok, hanya orang berani-berani dapat tengok. Kita yang penakut ni tak payah nak cakap banyak, nak tengok macam benda pelik-pelik. Tapi yang kita boleh tengok sekarang dekat atas meja kita ni, kita ada bunga. Bunga tu untuk doktor lah, dari setangkai kejap lagi kan. Tapi yang sekarang ni kita ambil satu. Ni kita ada kopi ni. B Optiflex. Jangan tergulik. Ramai orang tanya saya, apakah kekuatan saya? Macam mana saya boleh jadi begini kuat? Saya boleh pergi mengembara, saya ada tenaga yang banyak. Banyak orang tanya saya makan vitamin apa. Jadi untuk keluarkan vitamin makan masa. Jadi saya keluarkan kopi saya sendiri. Sebab ramai orang suka minum kopi. Tapi kopi ni dia unik. Blending dia saya yang buat sendiri. Dalam dia ada banyak B-complex. Okay. Boleh tengok ada konten dia. Tapi saya nak fokus kepada B-complex. Ada magnesium. Dia pemberi tenaga. Okay. Minum ni fokus dia kepada siapa? You minum kalau kata Ikhwan atau Kiran mengantuk sangat tapi ada job nak kena buat. Minum secawan, tak sampai 5 minit terus rasa segar. Kopi ni dia menghilangkan mengantuk. Dia menghilangkan mengantuk immediately dan dia memberi tenaga berpanjangan sampai 10 jam. Macam saya kat kutub lah. Patutlah tak tidur tak. Saya pas dekat Antartika. Saya bawa anak saya pas kat Antartika. Kau tak tahu ke? Aku tak ada. Mana ada? Ada siapa nak memandu, siapa nak tenaga, yang ni selamat. Okey. Kopi memang antara bahan-bahan itu daripada... Ya, saya sendiri yang duduk blending dengan food nutritionist. Saya kata, saya nak bahan-bahan ni perlu ada sebab ini antara vitamin-vitamin yang saya makan. So, kalau orang nak beli kopi ni, kat mana jual? Okey, boleh je PM saya dekat Facebook saya, Sharifah Mazlina ataupun Sharifah Mazlina The Expeditor. IG saya pun boleh. PM je direct kat saya. Ataupun boleh hubungi staff saya dekat office saya 0355516170. Ada ejen ke stokis? Belum ada lagi. Baru lagi. Panas dari yang kata daripada oven. Dia bentuk macam ni je. Sachet macam ni, satu box ni ada berapa sachet doktor? Ada 15 sachet. Ada 15 sachet. Rasa dia sangat sedap. Rasa dia macam cappuccino. Memang best. Dan lagi satu dia guna gula nano. So orang yang ada masalah susu, intolerance dengan laktos ke apa, tak ada masalah. Dia boleh minum benda ni. Dan lebih best pula sebab kita tu 5% hasil jualan disumbangkan ke tabung amal Awita. Betul. Dan kalau masuk Facebook Awita, you akan nampak aktiviti-aktiviti amal yang kami buat. Kita memberi sumbangan banyak dan non-stop daripada mula PKP kita buat. Dan kopi ini juga kami berikan kepada pemandu-pemandu ambulans. Jadi sangat digalakkan mereka beli ni sambil beramal. So namanya memang B-Optiflex. Okey, maksud B-Optiflex, bila you minum, you be optimum and flexible. Energy. Flexible saya suka, flexible. Energy you optimum. Bila energy you optimum, you flexible boleh buat macam-macam. You akan jadi 15 jadi boleh kontak doktor direct lah. Boleh kontak saya direct pun boleh. Boleh PM dekat Facebook saya Sharifah Mazlina atau fanpage saya pun boleh. Okey, boleh Google juga nampak lah saya akan baju saya memang pakai uniform macam ni. Tapi dia mesti nak tanya betul juga. Betul juga harga. Harga di pasaran 150. 150 sahaja. Dan ini premium kalau tengok kat sini kita tulis premium coffee. Sangat berkualiti dan sangat sedap. Kami akan cuba nanti kopi ni kita akan buat testimoni. You tak
takkan regret sebab you akan hilang mengantuk dan tenaga you memang excellent. Jangan lupa kalau minat di ejen pun boleh. Ejen belum ada lagi. Betul. Kopi satu box ni RM150 tapi 5% sumbangan akan diberikan kepada tabung amal Awita. Anda membeli kopi dapat badan yang sihat dan juga dapat beramal sekali. InsyaAllah. Alright. Betul. So doktor, kami doakan yang terbaik untuk kopi ni supaya berjaya menembusi pasaran-pasaran antarabangsa. InsyaAllah. Jadi lepas ni sebab ekspeditor yang nak pergi susul akan minum kopi ni. Sangat digalakkan. Siapa yang nak buat hiking, nak buat cycling, ini memang energy you akan improve. Baik. Dan namanya sekali lagi Be Optiflex. Be Optiflex, be optimum and flexible. And flexible. Yes. Flexible kita dah 1 jam dah rupanya. 1 jam Itu dah. dia. Kalau ikut tak cukup tapi tak apa. InsyaAllah kalau nak kongsi pengalaman lagi kita akan jemput doktor datang lain kali pula. Kita cerita pula hal-hal lain pula kan. Maybe pasal memasak pula ke lain kali. Tapi sebelum tu kita tahu topik kita hari ini wanita hebat. Yep. Jadi kita tahu ramai wanita-wanita, tak kisahlah wanita lelaki yang sedang menonton kami Kirana Ikuan Show ni. Mungkin ada sedikit kata-kata kepada mereka. Okey. Jadi Ratu Ais Negara juga ni. Alright. Bagi anda di luar sana, jangan risau, jangan rasa rendah diri, jangan rasa saya tak ada apa-apa dan sebagainya. Saya pun bermula dengan zero. And I can transform myself to become a hero. Apa yang you perlukan adalah mental yang sihat, mental yang very positif, yang dynamic. Dan apa yang you buat, mesti you yang hendak buat. Jangan buat kerana orang suruh. InsyaAllah, kalau you yang buat sendiri, you akan berjaya. Amin. Amin. Memang insyaAllah berjaya. Kami juga doakan doktor teruskan dengan semangat yang ada. Pada doktor masih kuat lagi, semangat masih tinggi. Apa-apa ekspedisi nak buat, sila teruskan. Banggakan terus nama Malaysia di mata dunia. Biarlah dok kata doktor apa pun doktor dapat macam-macam. Dan nak tahu perkembangan seterusnya, insyaAllah misi seterusnya follow saya di Facebook saya dan di IG saya. Alright? Dr. Sharifah, Ratu Ais Negara. Apa kira? Kita nak ambil apa, ratu ke? Batu lah, batu negara. Ais batu ni. Ais batu negara. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Sharifah Mazlin, Ratu Ais Negara, wanita hebat, berkesesuaian dengan topik kita hari ini yang telah membuktikan yang Malaysia memang boleh di mana saja. Tak kisah apa tempat pun, insya-Allah kita akan berjaya ya. InsyaAllah. Apa pun Sharifah Mazlin, terima kasih berbanyak-banyak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Luangkan masa bersama dengan kita, kongsikan pengalaman, kongsikan ilmu bersama dengan kita dan juga penonton-penonton wanita4u.fm. Kalau kata ada salah silakan berdua. Minta maaf lah. Okey, sama juga. Doktor telah menjadi memberikan kami inspirasi juga. Walaupun mungkin dah terlambat kita nak buat ekspedisi dia. Tapi percayalah, kita pergilah mana-mana ais yang ada dalam peti ais rumah ke, kita try tengok masuk tangan ke sejuk. Ekspedisi lagu boleh lah. Alright, yang menonton, terima kasih banyak-banyak pada yang menonton. Thank you so much. Ya, jangan lupa setiap Rabu jam 9 malam Kirana dan juga Ikuan Show ke udara di Wanita4U FM live. Okey, komen, like, share, tolong jangan dilupakan. Jumpa lagi minggu depan. Ya, tentunya Kirana dan Ikuan Show Wanita4U.fm. See you and see you. Assalamualaikum. Minum kopi. Optiflex, Be Optiflex kita minum. Ya.